2.6.3 bahagian 4. Selamat kembali dalam bahagian keempat. Awak masih lagi dalam pembelajaran berkaitan dengan reka bentuk teknologi, reka bentuk makanan bersama dengan Cikgu Mu. Baik. Suka untuk Cikgu ingatkan kembali objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan pada hari ini. Okey. Masih lagi dalam objektif pembelajaran yang sama iaitu 2.6.3 mengaplikasikan penggunaan alatan dan perkakasan dalam proses penyediaan reka bentuk makanan. Rujuk buku teks muka surat 150 sehinggalah muka surat 153. Baik, dalam video 1, video 2 dan video bahagian ketiga, kita setelah selesai mempelajari kandungan-kandungan yang boleh membantu awak untuk mencapai kriteria kejayaan yang 5 ni. Jadi dah selesai dah ni, daripada video 1, 2, 3 dah selesai. Kita bincangkan perkara-perkara untuk membantu awak mencapai kriteria kejayaan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi untuk video bahagian 4, kita akan membincangkan secara khusus berkaitan dengan perkakasan. Topik perkakasan ni topik kegemaran wanita. Tapi lelaki pun suka juga sebab ada banyak-banyak perkakas ni dapat membantu di dapur nanti. Baik, apa yang dimaksudkan dengan perkakasan? Tertutup ni. Baik, perkakasan bermaksud peralatan yang digunakan untuk memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Penggunaan teknologi membantu meringankan kerja-kerja mereka bentuk, menjimatkan masa dan tenaga. Jadi, bila sebut berkaitan dengan perkakasan, dia adalah melibatkan penggunaan teknologi. Dan faedahnya ialah dia akan memudahkan sesuatu kerja yang dilakukan. Kalau dalam video bahagian 1, bahagian 2 dan bahagian 3, cikgu menerangkan berkaitan dengan alatan. Alatan dia tidak menggunakan teknologi. Dia tidak menggunakan elektrik. Sebaliknya alatan dia menggunakan tenaga manusia. Segala pisau, segala scoop tu, segala apa lagi? Roda untuk putar kek tu semuanya menggunakan tenaga manusia. Kita pegang dengan tangan guna. Maksudnya dia lebih kepada konvensional lah. Tapi perkakasan ni dia menggunakan teknologi dan dia lebih moden. Menggunakan elektrik semestinya. Baik, akan ada 8 jenis perkakasan yang kita akan bincangkan dalam video bahagian keempat ni. Ini adalah perkakasannya. Ada 8. Jadi kita akan tengok satu persatu apa nama setiap perkakasan ni dan apa fungsi dia. Sebab kriteria kejayaan yang ke-6 awak kena senaraikan sekurang-kurangnya 4 perkakasan berserta dengan fungsi. Satu fungsi. Baik, jom kita teruskan dengan perkakasan yang pertama. Perkakasan yang pertama ialah pengisar pelbagai guna. Cikgu yakin insyaAllah setiap rumah ada pengisar pelbagai guna. Ini salah satu contoh rupa dia. Bahasa Inggerisnya blender. Bahasa yang biasa awak guna pun blender juga. Baik, ini adalah blender ataupun pengisar pelbagai guna. Maknanya segala benda maknanya boleh dikisarkan dengan menggunakan blender ni. Cumanya kalau yang keras-keras, dia akan guna satu blender asing lah. Biasanya mak awak akan blender bawang, blender cili, blender macam-macam lah. Jadi apa fungsi pengisar pelbagai guna ni? Fungsi dia ialah, dah nama pun pengisar, maka fungsi dia mestilah mengisar pelbagai makanan. Mudah je. Untuk perkakasan ni, cara untuk awak ingat dia punya fungsi, senang je. Apa nama dia, itulah fungsi dia. Kalau pengisar, fungsi dia mengisar. Baik, perkakasan yang kedua. Saya tutup sikit ni. Mesin pengisar jus buah-buahan. Mesin pengisar jus buah-buahan. Ini contoh mesin pengisar jus buah-buahan yang berada di pasaran. Ada pelbagai jenis, ada pelbagai rupa, pelbagai bentuk. Ini salah satu contohnya. Dan ada pelbagai jenama. Apa fungsi mesin pengisar jus buah-buahan ni? Semestinya mengisar ataupun membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Nama pun pengisar jus. Maksudnya dia mengisar buah-buahan untuk menghasilkan jus. Kita masuk kepada perkakasan
pergerakan yang ketiga, pengadun roti. Bahasa Inggerisnya ialah bread maker. Dia buat roti. Ini contoh pengadun roti yang terdapat di pasaran. Sekali lagi, setiap perkakasan ni dia ada pelbagai jenis, pelbagai jenama, pelbagai bentuk. Cikgu ambil contoh je ni. Cikgu ambil daripada Google semua ni. Baik, nama apa pengadun roti, maka fungsinya ialah untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Maksudnya, awak untuk pengadun roti ni mudah je. Awak letak tepung, letak yeast, letaklah apa benda yang perlu diletak berdasarkan resepi roti tu. Kemudian awak tekan, dia akan adun bahan tu. Tuk-tuk dia tengok, roti tu dah siap, dah boleh makan. Sebab dia boleh bakar sekali roti dalam tu. Jadi apa fungsi pengadun roti? Nama apa pengadun? Maka fungsi dia mengadun. Mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Perkakasan yang keempat. Tutuplah rupanya. Mesin pengadun. Mesin pengadun ataupun nama bahasa Inggerisnya ialah mixer. Ini contoh mixer yang berada di pasaran. Ini antara mixer idaman wanita, idaman mak-mak. Ni mahal lah ni. Ada je mixer yang murah tapi ni yang mahal. Contoh cikgu tak disponsor oleh mana-mana jenama untuk buat review. Ni cikgu ambil contoh je. Baik, apa fungsi mesin pengadun? Semestinya untuk mengadun. Mesin pengadun, fungsi dia mengadun. Mengadun apa? Mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek, biskut, roti, mi dan pasta. Dia akan adun tepung tu. Dia akan undi juga tepung tu. Biasanya kalau guna tangan, lambat lah. Roti ni pun kalau guna tangan, lambat. Tapi bila ada mesin-mesin ni, bila ada perkakasan-perkakasan ni, dia memudahkan kerja dan menjimatkan masa dan tenaga. Sebab tu orang selalu nak ada benda-benda ni sebab yelah kita ada 24 jam je sehari, tak cukup untuk buat semua benda. Jadi kalau ada benda-benda yang boleh dibuat dalam keadaan cepat dan dibantu oleh penggunaan teknologi, maka why not? Belilah. Sekiranya berkemampuan. Baik, kita teruskan dengan pengadun pula. Kita teruskan dengan perkakasan yang kelima. Perkakasan yang kelima ialah periuk nasi elektrik. Yang ni insyaAllah sama juga macam case blender tu. InsyaAllah yang ni cikgu yakin semua rumah ada periuk nasi elektrik ni. Ni contoh. Ni yang jenis canggih sikit. Cikgu tahu yang biasa kat rumah. Kalau rumah cikgu yang biasa tu lah, angkat tudung tu. Baik, apa fungsi dia? Digunakan untuk memasak nasi. Yang ni kalau awak tak tahu fungsi dia, kalau tiba-tiba ada soalan tanya dalam exam, nyatakan fungsi periuk nasi. Kalau awak tak tahu fungsi periuk nasi ni, cikgu tak tahulah sebab cikgu rasa awak membesar dengan melihat dan menggunakan periuk nasi dalam kehidupan seharian. Jadi awak patut tahu fungsi periuk nasi. Seterusnya ialah ketuhar elektrik. Ini contoh ketuhar elektrik. Bahasa Inggerisnya ialah oven. Fungsi dia, ketuhar nama pun oven. Jadi fungsi dia ialah untuk membakar makanan. Membakar bahan. Untuk membakar bahan. Dan yang ketujuh, pengukus elektrik. Ini contoh. Dan fungsi dia, nama pun pengukus. Maka fungsi dia mestilah untuk mengukus. Mengukus apa? Mengukus makanan. Biasanya kukus jagung, kukus pau, kukus ikan siakap tiga rasa apa semua tu. Kemudian ketuhar gelombang mikro ataupun microwave. Ini salah satu contoh microwave yang terdapat di pasaran. Dan fungsi dia digunakan untuk memasak makanan yang pelbagai dan juga digunakan untuk memanaskan makanan dan digunakan untuk menyah beku makanan ataupun defrost makanan. Okey, jadi tu je lah 8 perkakasan yang diperkenalkan dalam buku teks yang perlu awak ketahui. Jadi awak kena ingat, kalau boleh ingatlah ke-8 perkakasan ni. Mudah je sebab biasanya awak akan jumpa dekat rumah perkakasan-perkakasan ni. Dan awak sendiri pun bila tengok perkakasan ni pun awak terus boleh tahu, oh ni fungsi dia, ni fungsi dia. Sebab awak biasa guna kebanyakan perkakasan yang dijelaskan dan ditunjuk dalam buku teks. Jadi, cikgu ulang balik, cikgu imbas kembali berkaitan dengan apa jenis perkakasan yang telah dipelajari dan apa fungsi dia. Pengukus elektrik, fungsinya mengukus makanan. Ketuhar gelombang mikro, microwave, memasak makanan yang pelbagai. Boleh juga kalau awak nak tulis untuk memanaskan makanan dan untuk menyah bekukan makanan. Kemudian periuk nasi elektrik,
semestinya untuk memasak nasi, ketuhan elektrik untuk membakar bahan, pengisap pelbagai guna, mengisap pelbagai makanan, mengisap pelbagai bahan pemula, mesin pengisap jus buah-buahan, membuat jus buah-buahan dan sayur-sayuran. Kemudian pengadun roti, bread maker untuk mengadun adunan roti dan boleh terus dibakar. Dan akhir sekali mesin pengadun untuk mengadun semua jenis adunan untuk membuat kek biskut roti, mi dan pasta. Jadi ni awak kena ingat perkakasan, nama dia dan fungsinya. Jadi awak boleh pause video cikgu dekat sini, pause. Kemudian ambil buku, ambil pen, ambil kertas ataupun kalau tak ada buku, ambil kertas. Salin nota ni. Dan gunakan nota ni untuk membantu awak untuk menghafal dan kemudiannya membuatkan awak boleh untuk mencapai kriteria kejayaan yang ke-6. Okey? Kita akan bertemu dalam bahagian terakhir untuk perbincangan berkaitan 2.6.3 di mana cikgu akan masuk dalam bahagian ke-5 nanti. Kita akan bincangkan berkaitan bagaimana nak mengaplikasikan pengetahuan awak berkaitan dengan pelbagai alatan dan pelbagai perkakasan ni dalam penyediaan reka bentuk makanan. Jadi kita jumpa dekat video bahagian terakhir, bahagian 5. Sebelum tu jangan lupa untuk subscribe, komen dan juga like video cikgu sekiranya awak mendapati video ni membantu awak untuk belajar. Dan ya, kita jumpa dekat bahagian yang ke-5. Mana butang ni?